Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar geografi tingkatan 3 Cikgu Izzuan. Hai. Hari ini kita berjumpa lagi. Cikgu harap semua sentiasa dalam keadaan sihat, ceria dan always ready to learn. Okey, hari ini Cikgu Izzuan akan terangkan topik yang baru, bab yang baru. Bab yang pertama iaitu bab 1, jadual dan graf. So, dalam bahagian ini kita akan belajar bagaimana untuk membina jadual, untuk mengumpul maklumat dan data, kemudian faham dan tahu membina graf bar mudah, graf garisan dan graf gabungan serta mentafsir graf dengan baik. You guys dah ready? Let's go. Bahagian jadual dan graf. Okey. Dalam bahagian ini kita akan belajar tentang ciri-ciri jadual dan graf dan bagaimana untuk membina graf dengan betul serta mentafsir. Okey. Tafsir tu dia macam buat esei lah. Okey, berdasarkan jadual dan berdasarkan graf yang yang akan diberi. Okey, hari ini cikgu akan mulakan dengan jenis-jenis graf. Okey guys, secara umumnya graf untuk dalam bahagian bab ini kita akan tengok 3 jenis graf, iaitu graf bar mudah, graf garisan dan graf gabungan. Okey, graf bar mudah ialah graf bar yang berbentuk palang. Okey, ataupun bar bagi menunjukkan perbezaan data ya. Dan ia lebih mudah untuk dibaca, difahami dan ditafsir. Okey, contohnya kita nak buat graf jualan sesuatu barangan seperti kereta atau barangan yang dijual di kedai, bilangan ahli di dalam kelas, bilangan ahli rumah sukan, ataupun bilangan pelajar yang datang ke sekolah menggunakan kenderaan dan sebagainya. Manakala graf garisan pula, dia berbentuk garisan seperti yang awak tengok di bahagian atas tu. Okey, itu contoh graf garisan bagi menunjukkan perubahan maklumat sama ada meningkat, menurun ataupun statik, tidak berubah-ubah. Okey, biasanya graf garisan ni kita nak tengok perubahan suhu setiap bulan, jumlah hujan setiap bulan contohnya. Okey, jadi sama ada dia sama ataupun jumlahnya menurun, meningkat. Dan lagi satu graf kita panggil graf gabungan. Dia gabung antara graf bar dan juga graf garisan dalam satu muka surat seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah lah. Okey, ada bar, ada garisan dengan dua maklumat yang berbeza tetapi saling berkaitan. Okey, selalunya dalam bahagian tafsiran nanti kita akan saling kaitkan antara bar dan garisan ni lah. Okey. Okey guys, sekarang kita tengok ciri-ciri jadual dan graf. Okey, kita tengok ciri-ciri jadual dululah sekarang ni. Okey, tengok di bahagian kanan awak, jadual 2.1 itu dibagi contoh jadual taburan kekerapan himpunan. Ini contoh sajalah. Okey, bagaimana bentuk jadual? Macam ni lah rupanya bentuk jadual. Okey, ada tajuk, ada label, ada angka, okey, dan ada pembahagian. Okey. So, ciri jadual yang pertama ialah tajuk yang sesuai lah. Okey, biasanya dalam soalan diberikan tajuk dan juga jadual lah biasanya. Okey, so data dan maklumat dipaparkan dalam lajur dan baris dalam jadual dan dinyatakan sumber. Biasanya sumber dinyatakan di bahagian bawah dari mana dapatan maklumat atau data dalam jadual tersebut. Okey, daripada internet, daripada data sekolah, daripada surat khabar dan sebagainya. Okey, ini contoh jadual lah. Okey, kita pergi kepada graf bar mudah. Kita tengok dulu ciri-ciri graf bar mudah dan kegunaannya. Okey,
Graf bar mudah terdiri daripada paksi menegak. Paksi menegak ni kita panggil paksi y-axle. Paksi y, paksi yang menegak. Manakala paksi yang mendatar, x, paksi x. Okey. Kemudian ada tajuk di bahagian atas, ada petunjuk yang menunjukkan perbezaan bar yang dilukis. Okey. Bar-bar yang dilukis secara menegak atau mendatar. Kita boleh lukis secara menegak atau mendatar ataupun melintang lah, senang cerita. Okey. Tetapi kebiasaannya kita akan lukis bar secara menegak untuk memudahkan kita melukis. Bila dah pakar, dah expert nanti, boleh buat ikut, boleh lukis ikut mendatar atau melintang. Okey, ketinggian bar mewakili kuantiti atau bilangan sesuatu komponen dalam jadual. Okey, so berdasarkan jadual, data yang ada tu kita transfer jadi dalam bentuk grafik dengan menggunakan bar yang dilukis. Okey, kegunaan dia. Graf bar mudah ni digunakan untuk mempersembahkan data yang boleh dikira, seperti bilangan orang, bilangan kereta yang dijual, bilangan rumah di sesuatu kawasan dan lain-lain. Graf juga untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji. Perbezaan bilangan, perbezaan jumlah. Okey. Right. Jelas? Biasanya graf bar ni kita tengok dalam presentation di syarikat-syarikat, okey, di seminar, di pembentangan sesuatu produk dan sebagainya, ya. Okey, sekarang kita akan tengok komponen graf bar mudah. Untuk melengkapkan atau menyiapkan sesebuah graf bar mudah, pastikan 5 perkara ini ada dalam graf yang dilukis. Yang pertama ialah tajuk. Tajuk di dalam graf bar mesti selari atau sama dengan tajuk di dalam jadual. Tidak boleh ada perbezaan, ya. Okey. Yang kedua, paksi menegak atau paksi Y yang menunjukkan bilangan murid dan diletakkan penjodoh bilangan. Yang ketiga, paksi mendatar yang menunjukkan cara bilangan atau cara murid datang ke sekolah. Ini berdasarkan tajuk dan jadual yang diberilah. Okey, so ini contoh saja. Baik, yang keempat, bar yang dilukis atau palang yang dilukis dengan jumlah di dalam jadual mesti sama. Dan yang kelima, petunjuk. Petunjuk boleh dilukis di mana-mana bahagian kosong yang ada di dalam kertas graf bagi menunjukkan perbezaan setiap bar. Kemudian dilabelkan dengan label yang betul. Okay guys, kita tengok bagaimana untuk membina jadual kekerapan dulu. Okay, bila dah dibagi jadual dalam soalan, biasanya soalan akan dikemukakan dan diberi jadual. Okay, so jadual diberi contoh di sini, cara datang ke sekolah, kemudian ada bilangan pelajar. Okey, dari cara datang ke sekolah tu ada item-item yang diberi, bas, pejalan kaki, kereta, basikal, motosikal. Kemudian ada bilangan pelajar. Okey, so bagaimana kita nak mengumpul maklumat untuk membina jadual? Katakanlah tugasan diberi dalam kelas awak. Okey, kemudian awak nak bina jadual. Nak dapatkan data atau maklumat untuk dimasukkan dalam jadual tu bagaimana? Okey, kita boleh gunakan beberapa kaedah, iaitu kaedah pemerhatian. Kita tengok dan kita catat. Okey, kalau sesuai lah. Ataupun kita gunakan kaedah soal selidik. Soal selidik ni kena buat soalan. Okey, so daripada soalan kita bagi kepada responden, iaitu orang yang untuk menjawab soalan. Ataupun kita boleh guna kaedah temu bual. Okey, kita tanya dia. Okey, Mat, hari ni selalu Hamai sekolah naik apa? Aku naik bas. Okey, catat. Mat naik bas. 1. Fatimah, Hamai sekolah naik apa?
basikal. Okey, catat satu orang naik basikal. Kemudian tanya orang yang seterusnya sehingga habis. Okey, ataupun kita gunakan maklumat daripada bahan rujukan. Kita tengok buku, kita rujuk majalah, okey, surat khabar, laman web dan sebagainya. Jadi kita dapat melengkapkan jadual kita dengan data dan maklumat yang kita peroleh. Kemudian kita buat jadual kekerapan. Okey, jadual kekerapan dah ada, dibagi contoh di situ. Okey, bila kita tanya seorang responden dan kita tanda satu. Okey, sehingga bilangan 4 dan yang kelima kita palangkan. Okey, sehinggalah kita dapat jumlah yang dimahukan. Okey, pas pada siap jadual ni baru kita buat graf. Jom kita tengok macam mana nak buat graf bar. Mudah. Okey, jangan lupa sediakan alat tulis, pensel, pembaris, pemadam dan yang paling penting ialah kertas graf. Mana kertas graf? Kertas graf.
Okay guys, cikgu rasa sampai sini saja untuk topik hari ini, membina jadual dan graf buah mudah. Okay, kita jumpa lagi next time. Jangan lupa subscribe YouTube Cikgu Zuan. Bye.